Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kita kumpul lagi. InsyaAllah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir yang kita pakai buku ringkasan Ibnu Katsir yang dibawa oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahumullah, semoga Allah berahmati mereka berdua. Dan kita sampai tu pada surah Al-Imran, sampai kepada ayat yang ke 47 yang terakhir kita bincang 47. Itu berkenaan dengan macam mana Allah Taala terangkan berkenaan dengan dengan kelahiran Isa alaihissalam. Macam mana Maryam diberikan berita gembira tentang kelahiran Isa alaihissalam. Dan bila Maryam kata, qala rabbi anna yakun li walad, qalat, dia berkata, rabbi Tuhanku, anna yakun li walad, macam mana boleh aku ada anak, walam yamsasni bashar, sedangkan tidak menyentuhku seorang manusia pun. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha, berkata malaikat, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apa Allah Taala buat, Allah Taala jadikan. Idza qada amran, bila Allah Taala menentukan satu perkara, innama yakul lahu kun fayakun, maka dia kata, bila Allah menentukan satu perkara, maka dia hanya katakan kepada benda tersebut, jadilah, maka ia pun jadi. Okey, itu benda yang kita kata, apa yang terangkan itu dan kita sampai situ. Cuma ini tambahan berkenaan dengan masalah Isa AS punya detail, apa yang dia akan diberikan kepada dia. Baik, Allah Ta'ala firman dalam ayat yang kita bacakan tu, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin wa musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa uhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Baik, dia kata wa yu'allimuhu. Ini masih lagi terangkan kepada Maryam berkenaan dengan sifat Isa alaihissalam dan apa sifat dia, maka diterangkan wa yu'allimuhu. Baik, berkata muhakkik kitab kita, dia kata membaca Nafi' dan Asim dengan ya, wa yu'allimuhu, baca dengan ya, wa yu'allimuhu, dan dia ada qiraat Hafs dan satu riwayat daripada Asim. Dan membaca baki qari-qari Quran yang lain membaca dengan wa nu'allimuhu, dengan nun dan ini sabit, maksudnya kalimah tersebut baca yu'allimuhu, dan kita punya qiraat Hafs daripada Asim wa yu'allimuhu. Qiraat lain baca dengan wa nu'allimuhu. Ni baca kod imam baca hari Ramadan ke, imam daripada baca qiraat lain, tak ada kita macam belakang tu wa nu'allimuhu. Kod adalah rajin nak betulkan imam, masalah juga kan. Dan masalah qiraat ni kena faham. So, bila orang tu belajar macam hafal Quran dan sebagainya kan, bagus, tapi bab qiraat ni kena sikit ada hint supaya jangan sampai dia tercepat membetulkan imam sedangkan imam tak salah. Betul tak? Jadi kes tak pasal-pasal nanti imam baca alimu dia baca lagi kan. So, imam dan kadang-kadang macam kalau di tanah Arab, macam Ustaz Yusof kita pun kalau dia jadi imam, kalau dia baca qiraat lain disebut. Dia kita akan baca qiraat sekian. Kalau tak bagi tahu nanti masalah.
Makmum yang tak tahu, yang dia bawa ustaz hafal Quran kan. Dia semangat kan. Dia betulkan imam masalah kan. Jadi kalau dalam ayat yang ke-48 tu, qiraat yang kita baca betul wa yu'allimuhu. Tapi qiraat lain semua baca dengan wa nu'allimuhu. Ini sabit benda yang sabit daripada bacaan tersebut. Tidak boleh kita nafikan. Dan kita dah masalah qiraat Al-Quranul Karim, nun atau ya. Maksud sama. Kami ajarkan dia dan diajarkan dia. Dia mengajarkannya. Okay? Atau kami mengajarkannya. Mana Allah Ta'ala mengajarkan pada Isa AS. Dia atau kami, itu Allah Ta'ala mengajarkan Isa AS. Boleh. Dua-dua ini kita tak lari. So Allah Ta'ala boleh memang kita, dan benda ni pemudahan yang diberikan bacaan untuk kita baca. So dia luasnya skop bacaan tadi tak ada masalah kita langgar. Dan meaning tak lari. Maksud kita tajuk dia adalah diajarkan kisah, kitab, hikmah dan juga Taurat dan Injil. Bukan dia tahu sendiri. Dia bukan Tuhan. Apa dia belajar, dia cakap tu adalah apa yang dia belajar daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dia kata wa yu'allimuhul kitab. Okey, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, dia kata memberitahu Allah tabaraka wa taala, memberitahu tentang kesempurnaan berita gembira para malaikat untuk Maryam tentang anaknya Isa. Ini tambahan. Apa lagi berita gembira tentang Isa ni? Bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkannya kitab dan hikmah. Zahir dikenaki di sini, dikenaki dengan kitab sini adalah penulisan. Dan hikmah ni telah berlalu penafsiran surah Al-Baqarah. Yang mana kita tahu penjelasan dia, penjelasan kitab. Hikmah ni dengan maksud faham dalam agama, kefahaman dalam agama. Bukan hikmah ni maksud dia tahu benda gaib. So, ada orang kita dia baca hikmah ni tu, orang tahu hikmat. Kan kita ada hikmat. Melayu kita ada perkataan hikmat. Nah, hikmat kan, batu hikmat, geliga hikmat kan. So the hikmat dalam bahasa Melayu kita lain dengan bahasa Arab pengertian dia. Apalagi dalam pengertian syarak. So perkataan hikmat dia bukan ni. Kalau bahkan dalam konteks kalau sekiranya tentang tugas Nabi. Macam kita nak baca dulu tugas Nabi Muhammad SAW. Beliau tak nyatakan berkenaan dengan surah Jum'ah ayat kedua. Allah nyatakan huwallazi ba'atha fil ummiyina, dia yang mengutus pada bangsa ummi rasulan minhum. So rasul kalangan mereka. Yatlu alaihim ayati, membaca pada kaum, kepada mereka ayat-ayat Allah. Sampaikan ayat Allah. Pertama, wa yu'allimul kitabul hikmah, ajar mereka kitab, ajar mereka hikmah. Kemudian wa yuzakkihim, bersihkan mereka, ajar mereka kitab, ajar mereka hikmah. Dia ada 4 benda. Mana maksud dia mula-mula menyampaikan ayat-ayat Allah, bukti-bukti Allah. Kedua, membersihkan mereka. Membersihkan mereka dari kotoran syirik, dosa dan juga dosa. Okay. Kemudian mengajarkan mereka kitab, ajar mereka hikmah. Dalam konteks apa yang datang pada Nabi Muhammad SAW, bahkan dalam surah Ahzab yang sokongan bila Allah Ta'ala kata dan ingatlah wadhkur ma yutla fi buyutikum min ayatillah wal hikmah, dan ingatlah bila Allah Ta'ala perintah pada isteri Nabi, ingatlah apa yang dibacakan dalam rumah kalian daripada ayat-ayat Allah dan hikmah. Hikmah adalah penjelasan ayat-ayat Allah. Dan para ulama kita sekarang terangkan hikmah itu adalah sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa pada Muhammad SAW. Adapun pada Isa AS, maka diberikan pengajaran kitab dan hikmah. Diterangkan itu, kitab tu maksud dia disebut oleh Ibnu Katsir, zahir kita ada tulisan. Sebab dalam konteks para anbiya sebelum Muhammad SAW, menulis dan juga membaca itu adalah benda biasa. Hanya Muhammad SAW saja yang diberikan daripada bangsa ummi, bangsa yang tidak menulis membaca. Ada bangsa-bangsa lain, nabi-nabi yang lain, semua lahir membesar dalam keadaan memang orang membesar dalam masyarakat yang membaca dah. Bahkan mereka ditunjukkan dengan nikmat dengan mukjizat zahir kepada bangsa masing-masing dan tak menjadi hujah. Adapun Nabi Muhammad SAW dibangkitkan di tengah-tengah bangsa Arab dan kemudian untuk menjadi hujah ke atas kaum dia, bahawa dia ni bukan mengutip ilmu tersebut daripada orang lain, maka tak dijadikan Nabi ni boleh membaca atau boleh menulis. Itu the opposite. Tapi benda ni zaman kita sekarang banyak orang try revise balik. Sebahagian ada kata taklah Nabi pandai menulis membaca. Benda tu hina untuk kita. Macam kalau dapat ustaz tu pandai, buta huruf, kan? Awak belajar dengan siapa? Ustaz tu dia belajar mana? Buta huruf. Awak dapat menantu ke? Menantu bagus, menantu buta huruf. Tak ada. Benda tu bukan kemuliaan. Dia macam-macam sifat-sifat Allah SWT lah. Macam sifat Allah Ta'ala berkenaan dengan Jabbar, Qahar, Mutakabbir. Yang kalimah tersebut kalau kena pada manusia adalah hina. Macam kata, wah baguslah menantu awak, sombong lah.
membesarkan diri. Kan? Kasar. Ada kita puji orang ni macam tu. Tak ada jadi puji. Masa bila manusia pakai dia hina. Tapi benda tu bagi Allah Ta'ala adalah layak. Macam mengungkit. Macam tu manan, mengurniakan. Manan juga ada maksud mengungkit. Allah Ta'ala ungkit balik. Aku buat macam ni, aku beri. Kan Allah Ta'ala ungkit kan. Ungkitan bagi sisi Allah Ta'ala adalah layak. So tiada benda yang diberi kepada kita daripada dia kecuali memang dia punya. Adapun kita bagi kat orang, benda kita ada adalah benda yang Allah Ta'ala kurniakan. So kita tunggu. Nak bersedekah pun tunggu. Ada rezeki boleh sedekah. Tak ada rezeki, tak boleh sedekah. So jadi maksudnya apa kurniaan kita berikan bukanlah kurniaan yang mutlak. Bukan yang original. Cuma pemanjangan daripada kurniaan ke atas diri kita. Adapun Allah SWT bila mengurniakan, tiada kurniaan lain datang kepada dia. Memang dia yang mengurniakan. So dia layak untuk mengungkit. Kan aku jadi untuk kamu. Tapi kalau kita buat itu kan, even kalau bapak pun ungkit, buruk kan. Aku sekian. Aku sekian. Suami ungkit pada bini ungkit pada suami. Buruk kan. I bagi you sekian. You bagi I sekian. I bagi you sekian kan. Jadi, sangat buruk. Berbeza dengan benda ni tadi adalah benda sisi Allah Ta'ala adalah benda yang paling layak. Seperti apa dengan sifat ummi. Yang zaman kita sekarang banyak ada ustaz yang cuba interpret maksud ummi tadi lain. Sedangkan bangsa ummi tadi jelas faham bahawa bangsa bukan Nabi je. Bangsa tu pun tergelar sebagai bangsa ummi. Hadis Nabi SAW sendiri ketika mana macam kita lihatlah turun pada Nabi apa arahan pertama Iqra. Kan Nabi kata ana bi qari'in, aku tak kerti baca. Dia kata macam Nabi tak kerti baca. Ada separuh pula dia kata dia nak sedapkan cerita tajuk ni. Dia kata Nabi tak kerti baca sebelum dapat wahyu. Dapat wahyu Nabi berhenti membaca. Itu semua ni adalah benda-benda yang dipanggil bertelahan. Nabi tetap tidak menulis dan menulis kitab. Tapi Nabi benarkan para sahabat menulis. Ya, Nabi benarkan menulis. Tapi Nabi ni tak pernah gunakan tulisan untuk ni. Maka hatta Nabi SAW hantar surat. Surat Nabi bukan tulis oleh Nabi sendiri. Hatta wahyu yang diturunkan kepada Nabi tak ada di tangan Nabi sendiri. Ditulis oleh para sahabat baginda radhiyallahu ta'ala anhum. Faham Ada pun macam para anbiya sebelum Muhammad SAW, memang lebih lagi Nabi-Nabi Bani Israel. Mereka duduk dalam kawasan bangsa yang golongan yang kononnya cerdik pandai. Mana kawan dia memang akan berhujah dengan menggunakan tulisan dan sebagainya. Bahkan buku yang di tangan mereka, kitab tangan mereka. So Nabi Isa AS dibangkitkan keadaan macam tu. So Allah tak jadikan dekat sini tu kenapa ahli-ahli tafsir menafsirkan bila Nabi SAW dikatakan Allah Ta'ala diajarkan kepadanya kitab dan hikmah. Kitab apa? Dia kata kitab tulisan lah. Ada kata hikmah kefahaman agama. Sebab lepas tu sebut wat-Taurat wal Injil. Pasal dalam bahasa Arab bila sebut ada waw dan dia bermaksud dengan maksud apa? Berlainan. Bukan maksud yang sama. Contoh macam saya makan roti dan nasi. Tak boleh kata roti tu nasi, nasi tu roti. Bila saya kata dan, maksud dia mughayarah, dia bukan benda yang sama. Saya minum air oren dan air sirap. Dia dan. Bila sebut dan je lain. Air oren tu sirap lah tu. Sirap bahasa sekian, ni bahasa sekian. Jadi the kalimah dan tadi sebenarnya mengasingkan. Bila dalam konteks ayat kita baca tadi, Allah Ta'ala kata ajarkan dia kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Sebab itu kenapa dekat sini Ibnu Katsir rahimahullah dia nukilkan bahawa ahli tafsir yang lain, banyak mufassirin menafsirkan kitab sebagai tulisan, pandai menulis, dan juga hikmah, kefahaman dalam agama. Kemudian baru Taurat dan juga Injil. Taurat dan Injil. Maka Taurat ia adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Musa bin Imran. Dan Injil pula adalah yang diturunkan kepada Isa alaihi wassalam. Dan dahulunya Isa alaihi salam menghafal ini dan ini. Dia hafal dua sekali. Dia hafal Taurat, hafal Injil. Dua-dua sekali. Dan adakah macam surah-surah yang dalam Quran yang pernah terdapat dalam kitab sebelum? Apa surah Al-Quran tak ada dalam sebelum? Macam Taurat ada ke yang dia bukan overlap macam the repetition balik? Repetition balik ada satu ayat. Ada satu ayat. Yang macam orang Inggeris, the meek shall inherit the earth kan. Orang yang soleh akan mewarisi dunia. Itu ada dalam surah Al-Anbiya. Ayat yang ke... Bukan the whole surah. No, tidak. Even dalam konteks tu kita kata katabna fi zabur.
Dalam surah Al-Anbiya 105. Satu ayat. Tapi dalam konteks ini Al-Quran Karim tidak plagiarize. Tahu tak? Dia tidak mencuri kalimah ini keluar statement macam tu. Bahkan Al-Quran refer balik. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya 105, tak menyatakan walaqad katabna fiz zabur. Kalimah tersebut ada dalam Tapi macam surah Al-Kahfi tu kata pernah tak ada. Detail dalam Quran tak ada dalam dorang. Dan bahkan kita tak perlu pada detail dorang untuk fahamkan siapa jumlah sebagainya. Sebab tu ayat ni yang satu-satunya ayat. Satu-satunya ayat kan. Yang dia kata sekejap. Dalam Matthew, dalam Psalm 3:11. The only wording tu, last Psalm of David lah. Psalm tu kira apa yang dipanggil sebagai apa? Zabur Daud lah. Okey. Dalam Old Testament. Ada kan you kan? Psalm kan? Dalam Psalm of David 27 29. Chapter 29. 27? 37. Yes. Okay, 37 29. Okay. 37 29 terlajak. Sekejap Okey. Ni. Okey, ni yang ni kan. Kalau kita buka dalam Quran Karim dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-105. Allah Taala nyatakan walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr. Ini kami telah tuliskan dalam Zabur sesudah daripada zikr, peringatan turun Taurat, annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini diwarisi oleh hamba-hamba ku yang soleh. So kita buka dalam Psalm of David, the word is there. The righteous shall inherit the land and dwell therein forever. Ni. Okey, yang tu yang ada. Kalau yang kalimah word per word. Yang lain masalah kisah tu serupa, memang panduan kepada para anbiya kan. Ketika macam-macam kita tahu dalam Quran Karim bila datang kisah-kisah yang datang, ia sama ada soalan orang-orang yang bertanya ataupun datang dalam sebagai panduan untuk Nabi ataupun pujukan untuk Nabi SAW. Lebih banyak kita baca kisah Musa AS dalam Quran Karim, kisah tadi pujukan supaya Nabi SAW tidak merasa tertekan dengan ujian yang dihadapi daripada bangsa dia sendiri. Sebab tu kisah Musa paling banyak. Pasal berhadapan dengan kaum-kaum yang kafir, macam Nabi Nuh AS atau Ibrahim AS atau Shu'aib. Kaum dia kafir, dia seorang. Yang Musa AS hadapi adalah kaum dia sendiri adalah orang-orang yang menentang dia. Itu sebab kenapa Nabi SAW bila lihat sesuatu perkara macam pernah dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim contohnya, bila ketika Nabi dalam perang Hunain mengagihkan harta rampasan perang dengan para sahabat yang senior tahu ini arahan Allah Taala. Sebab Nabi tak akan bercakap daripada atau berbuat dengan perbuatan sendiri. So bila Nabi SAW dapat harta rampasan perang tadi dan berlaku pertempuran. Bila berlaku pertempuran, dalam idea yang banyak ada kepada kalangan kepala orang yang ada adalah harta tadi mesti bagi 5. 1 milik Allah dan Rasulnya. Ini dibagi pula 5 lepas tu. Kemudian 1/5 untuk tentera berjalan kaki. 3/5 untuk tentera yang berkenderaan. 2 milik kenderaan dia, 1 milik dia. Maksud dia macam tu agihan. Tiba sampai perang Hunain, Nabi tak bagi macam tu.
Nabi agihkan bagi pada mu'allaf banyak. Para sahabat yang tua diam. Yang tua-tua diam. Yang baru masuk Islam ada separuh tu macam tak ni kan, sampai seorang lelaki. Dia gelar dia Zul Khuwaisirah. Dia pipi dia macam gitu sikit. High cheekbone lah, dia macam pipi gitu. Jadi dia kata, ya Muhammad adil. Muhammad berlaku adil lah. Saya Nabi kata, nanti kalau bukan aku berlaku adil, siapa berlaku adil? Lepas tu Nabi kata, SWT rahmati Musa. Rahimallahu Musa. Dia telah disakiti lebih teruk dari ini. So kisah Musa dalam Quran Karim tentang gangguan kaum dia kepada diri dia, Nabi lihat benda tadi macam pujukan. Dan kita kata kisah tu, dan bahkan fakta dalam Quran Karim adalah tepat dan betul. Sedangkan pasal mereka sendiri macam orang Kristian. Orang Kristian dia ada masalah rekod. Rekod mereka tidak fix. Sebab mereka, ketika mana tulisan, contoh macam apa Taurat atau Injil, contoh macam Old Testament mereka, yang ada pada mereka sekarang ni bercampur aduk. Memang ada sebahagian benda tu kalimah daripada Tuhan. Ada kata-kata para Nabi, ada benda kisah dongeng pun ada. Kisah khurafat pun tahyul pun ada. Dalam Old Testament, New Testament. Macam lebih lagi kalau lebih teruk dari itu adalah apa benda yang dikatakan pada New Testament. New Testament yang Isa dapat, yang gospel tu 4 je. Yang lain tu tulisan Paul. Mana dia kan buku dalam Bible ni ada lebih kurang dalam 73 buku kalau sekiranya ikut kepada orang-orang Katolik. Kalau Protestan ada 67 buku. Buang 6 buku daripada yang Katolik punya. So daripada banyak tu, hampir lebih 50% ditulis oleh Paul. Orang yang kononnya lepas Isa diangkat, dia mimpi tentang Isa datang, Isa bagi wahyu pada dia. Dia start writing, menulis dan sebagainya. So orang ramai ketika tu menganggap dia ni lah sebagai orang yang mengasaskan agama, dia lah yang ajaran lepas tu. Lebih teruk dari itu adalah masalah rekod kan. Rekod Bible ni, pasal Bible ni pasal Isa tak bercakap bahasa Greek. Tapi Bible dalam bahasa Greek. Pasal itulah paling lah pasal Isa sendiri bangsa anak-anak Bani Israel. Maka mereka bercakap bahasa Hebrew. Negeri tempat mana tinggalnya Isa AS ketika zaman berkenaan adalah Palestin. Dan Palestin ketika itu berpahasa dengan bahasa Aramaik. Ini fakta sejarah. Tapi yang peliknya, Bible itu ataupun gospel yang dikatakan 4 tu tadi disalin dan ditulis dalam bahasa Greek. Mana orang reference mana yang betul? Tu apa bahasa Greek. Diorang kata ada ribu, banyak dia kata ada manuskrip. Tapi semua tak ada identical. Tak ada yang serupa. Semua sekali bercanggahan. Tapi lepas zaman Paul tu banyak juga mencakap Vatican City kan dia dah macam ada yang nyelewengan juga. Dan memang tambahlah macam diorang sendiri dan akhirnya diorang bakar kan. Mana diorang tak nak tu keluarnya King James Version dan Pope yang keberapa, bakar semua sekali Bible yang lain. Bukan dia bakar tulisan biasa orang. Dia bakar version yang lain. Mana version tak kena dengan dia bakar. Mana yang cerita benda opposite dia nak dia bakar. Itu benda yang berlaku sekarang ni. Jadi konsep masalah ni. Dan lebih teruk dari itu adalah Old Testament. Yang kita kata kitab lama yang sebelum Isa AS juga rujukan mereka walaupun disebut dalam bahasa Hebrew, rujukan mereka juga pada Greek. So soalan sekarang mana yang Hebrew asal? Ini masalah dia. Jangan sebab itu kita kata tak ada ni. Kalau kita ulangan diorang sebut, diorang kena datang word per word. Kalau Quran dikatakan plagiarize daripada Bible, macam orang Kristian kata, Quran ambil cerita Bible. Kena tunjukkan di mana serupa dia. Sebab the whole context of apa Quran ceritakan totally different daripada kisah Bible. Bahkan cerita-cerita lucah dalam Bible tak masuk dalam Quran. Tapi kisah-kisah Nabi ada dalam Bible. Kisah Nabi, contoh, kisah Nabi kahwin dengan menantu sendiri, berzina menantu sendiri, zina dengan anak sendiri, tak ada dalam Quran. Ada dalam Bible dengan abundant. So dia kata Bible ni buku paling bahaya sebenarnya. Tak boleh dibacakan di depan orang ramai. Kalau baca lucah lah. Memang kita tak lucah, serius. Memang terlampau banyak. Even macam Ahmad Didat dia kata dia incest ni sumbang mahram dalam konteks biasa orang fikir lah bapa anak, mak anak gitu kan. Dalam Bible ada variation lagi banyak dia tu. More variation daripada yang lain. Puluhan variasi. Dan macam kelakar pula cerita tu lepas berlaku. Pasal kalau anda kata kitab-kitab suci ni mesti datang untuk membetulkan apa salah. Bila salah kena hukum. Dalam Bible tak ada hukuman. Macam Samson and Delilah tu kan kisah tu. Samson pergi berzina suruh tumpat, tak kena hukuman Tuhan pun. Happy je. Tu cerita James Bond macam Ahmad Didat kata. James Bond punya cerita tu dapat dia kata Samson lah.
Pergi sini jumpa perempuan cium-cium. Jumpa sini perempuan kumpul. Kitab apa ni? Tak faham tak kitab apa? Dia kalau datang benda tu kena hukuman Tuhan. Macam kes Sodom and Gomorrah kan. Itu satu benda lah. Tapi kisah-kisah contoh macam the wording yang keluar. Dia kata Nabi Yaqub ni dengan menantu dia. Menantu perempuan dia, seriously. Dalam Bible. Tak ada retribution, tak ada pembetulan semula. Macam dia kata Nabi Lut dengan anak perempuan sendiri. Bila kitab suci datang dengan bentuk macam tu, kita terima kitab suci tersebut. Gila. Sebab bila kalau siapa rajin tengok pergi buka di YouTube cari apa is the Bible, apa dia kata apa dia kata word of God. Itu Ahmad Didat punya ni bagus. Penjelasan dia. Konten tu. Apa nak diajarkan? Sebab 2000 tahun, even sampai sekarang lepas turunnya Bible tak ada sebarang kita panggil apa? Contribution diberi oleh Bible pada dunia. Faham tak? Pasal diorang daripada itu kan, daripada apa mereka buat daripada zaman berkenaan sampai sekarang. Apa sumbangan Christianity kepada dunia? Sebut. Tak ada. Sebab kalau Muhammad tidak datang, tu apa macam Abu Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah. Dia karang buku kan, buku apa? Dia kata madza khasirul alam bi intitatil muslimin. Apa dunia rugi dengan kemunduran umat Islam. Buku tu ada terjemahan dekat belakang ni. Kecil-kecil je. Jangan bawa balik lah, baca, tinggal. Ada orang dia suka hati ambil balik, lepas tu dia hilang. Buku dulu kami dapat mungkin ada orang sedekah kan, wakaf. Jadi buku tu kecil je. Apa dunia rugi dengan umat Islam mundur. Dia letak pada awal ketika sebelum Muhammad SAW datang. Apa dunia ni dapat daripada agama-agama yang ada? Tak ada satu kebaikan pun. Tak ada satu kebaikan pun. Macam orang kata macam Hindu, dapat apa? Yoga. Kasta macam mana? The best you get from Hindu is yoga. The best you get from apa? From Buddhism is Tai Chi. Bukanlah. Ni gitu-gitu. Bukanlah. What do you get? Apa benda terbaik dipenuhi? Tak ada. Pasal semua agama ketika itu rosak. Tak tahu buat apa. Lepas munculnya Islam, hatta Eropah sendiri pun tidak pernah tahu keluar dari kegelapan. Mereka setelah Islam datang ke Andalus. Tanpa Andalus menyala dengan ilmu, Eropah tu gelap. Tak ada benda. Tu bagi the dark ages kan. Lepas tu tiba-tiba dia kata tiba-tiba dia muncul balik. Soalan kenapa mereka keluar dari kegelapan? Michelangelo, Leonardo kan, nama-nama orang Renaissance mereka tu. Belajar kat mana? Kalau diajar oleh gereja, patut ramai dah orang keluar macam dia puluhan tahun sebelum tu. Bukan ratusan tahun sebelum tu. Tapi lepas munculnya Andalus, diorang datang ke situ belajar. Dia balik tu masalah. Dia balik ke tempat asal mereka ceritakan benda sekian. Ni masalah. Lepas tu dia hijack lah, dia buang. Tanpa datangnya Islam, tidak ada dunia ni dengan ilmu. Ini ada orang kata macam macam melampau bercerita. Tak. Even ilmu Greek lama pun, kalau tak ada ulama Islam, pupus. Ulama-ulama Islam yang menterjemah kepada bangsa-bangsa lain. Mana ilmu apa? Aristotle, kan, Plato kan, Galen. Nama-nama ilmuwan Greek tadi akan pupus jika bukan kerana ulama-ulama Islam yang mengkaji, menterjemah dan sebagainya. Ada pro and con lah. Ada separuh tu sampai tenggelam dalam falsafah dan sebagainya. Tapi dalam konteks ni, kalau bukan ulama Islam, tidak adalah ilmu tadi disampaikan balik sampai sekarang. So, diorang apa pun contribution diberikan? Tak ada. Jadi kesihatan tak ada. Dari segi masalah apa? Kalau dia kata berkenaan dengan macam kuarantin. Islam buat dulu. Masalah jururawat dalam dunia ni. Jururawat pertama Islam adalah Rufaidah. Dalam peperangan Nabi kata bawa orang-orang yang ni nama Rufaidah, bukan Rafidah, Rufaidah. Rafidah lain, Rufaidah. Nabi suruh buat, dia jururawat pertama dalam Islam. Bila siapa-siapa sakit, tercedera, bawa ke kemah dia. Dialah yang menjaga. Orang jantan tak boleh jaga orang sakit, masalah. Orang tu sikit, ambil kau, dia kata kan. Orang perempuan lagi lembut sikit kan, tak apalah kan. Ujuk lagi encik sabar encik kan. Tapi ada tak jururawat yang kasar, jenis hati kering. Kalau kita accident tu kan, dia tarik selama je kulit tu, tak ada macam. Tapi kalau tak macam tu perangai dia, masalah tak bersih lah pula luka tersebut. Dia gonyoh gitu-gitu bukan gonyoh sikit-sikit. Dia ambil kain tu, dia gitu-gitu kan. Kita gitu-gitu tahan tangan. Memang experience lah jatuh motor. Kan? Sikit kan. Dapat doktor pertama, doktor engineer dia biarkan. Tak apa. Darah beku ada dalam, dia biarkan.
Doktor hari kedua, doktor tu koyak selit. Dia kata, ini tak boleh ni. Dia kata, ini kena cabut. Kita macam... dia koyak ada gunting, betul dia tarik. Gunting satu benda. Yang bahagian tepi yang mati dia tarik gitu. Dia siap. Dia kata, diam. Lepas tu, jurawat yang buat kerja pun perasan. Ada yang jenis yang lama kerja, muka macam garang dan buat kerja tak tengok tak sengih lagi tu. Yang baru-baru kerja macam maaf encik, sakit sikit je. Tak apa. Maaf encik, dia maaf encik 10 kali maaf. Itu masalah sikit lah. Okay. Tapi konteks dia punya, dalam konteks Islam ni, kalau bukan kerana Islam, Eropah tak ada apa. Tak ada apa sebenarnya. Tapi orang tu tak baca sejarah, tak tahu kisah ni. So kenapa orang tu kena baca tarikh Andalus? Sejarah Andalusia, bila Islam sampai ke sana, apa jadi sebenarnya? Ya, lepas sudah terlampau mewah sangat pun, jadi lupa tentang negara, tinggalkan jihad dan sebagainya. Tajuk lain lah. Tapi yang penting sekarang ni, kalau bukan kerana Islam, tidak akan timbul masalah human rights sebenarnya. Orang-orang di Eropah dan sebagainya, mana tahu benda-benda macam ni. Tapi sebab tu macam kita kata, dalam contribution agama, Bible tak boleh bagi apa. Veda tak boleh bagi apa. Veda dengan kasta yang dianjurkan oleh Veda tersebut. You have to take the whole buku. Ambil part per part, tak guna. Kena amalkan Veda secara keseluruhan, dan orang India kena kasta. Dan kasta, bahkan orang tentu tak boleh baca kitab dan sebagainya. Kalau dia kata macam ikut Buddhism punya ajaran, tak boleh kahwin kita. Botak kepala kita duduk diam. Ngong. Malam ni kan. Jangan naik. Jangan kerja. Kalau semua orang ikut Buddhism, siapa nak kerja? Tak gila. Aku minta sedekah kau minta sedekah aku. Siapa yang makan dulu? Pasal dia tak boleh makan. Sami tidak boleh bekerja. Dia kena makan hanya hasil sedekah. Kalau satu dunia jadi Sami, macam mana? Macam mana? Lepas tu nak reproduction, macam nak beranak pula. Tak gila dunia ni. Kalau semua orang ikut the total, mana semua orang nak mencapai ketinggian dalam masalah kerohanian, dalam agama mana-mana, kalau buat dengan agama-agama yang ada kat dunia, habis dunia. Rosak. Semua akan jahanam. Dalam Christianity dengan tak kahwinnya, kemudian kan faham tak? Dengan dalam sekian, dalam Hindu, dalam Taoism, tak boleh makan daging, tak boleh makan sekian. Tak gila. So jadi benda macam ni, kita kata benda yang kita kata tak ada balance. Walaupun mereka agama tadi kan wujud sebelum Islam dan sebagainya, balance tidak ada. Dan semua agama tadi lebih berbentuk untuk bangsa masing-masing. Yahudi dengan cara dia, Hindu dengan India dengan agama dia, Cina dengan fahaman dia, tapi tak beri faedah pada dunia. Lepas Islam datanglah baru dunia ni tersedar. Macam orang tengah tidur dikejutkan. Macam hatta orang kafir tadi berusaha belajar sebab nak menandingi Islam. Menandingi ulama-ulama Islam, menandingi ilmu Islam. So mereka tries untuk belajar. Umat Islam pula bila ramai dah ustaz berhenti belajar semua. Kan rasa menang dah, Islam dah menang. Ini lama lagi tak mungkin kiamat kot. Semua tinggalkan belajar. Itulah konteks dia. Sometimes memang kita kata masa tu manusia ni memang macam tu. Allah tak jadikan naik dan turun sebab sampai peringkat tinggi semua orang dah belajar, semua sekian, semua maju, semua orang jadi lupa. Tidak mahu lagi tinggalkan ilmu dan sebagainya. Lepas tu struggle balik. Allah tak jadikan ilmu, lepas tu struggle balik belajar. Itu cara dia. Jadi secara tak langsung macam Bible ataupun ni kan, tidak langsung berikan sebarang ni. Sebab bila orang kata Quran curi dari Bible, cakap dengan mereka, tunjukkan mana cerita yang serupa. Satu cerita serupa je. Yang sebiji-sebiji. Isa ada plagiarize. Dalam gospel Matthew, dia plagiarize kata-kata Daud tadi. Psalm Daud tadi 37-29 tadi di plagiarize dalam Matthew tanpa cross reference. Quran nukil tampil sebut benda tu kat mana. Faham tak? Sebenarnya orang kata kisah Ashabul Kahfi, diorang punya kisah tak sama. Tidak serupa. Bahkan kisah tersebut yang mereka bawakan kadang separuh cerita tadi tak ada faedah diceritakan. Diceritakan benda sekian-sekian, yang jahat okey je, tak ada kena hukuman. Buat maksiat tak ada kena hukuman. Buat sekian-sekian tak ada hukuman. Tak ada retribution, tak ada pembetulan semula. Mereka kita baca dalam Quran Karim ada cerita macam Allah Ta'ala biarkan dan takkan berdekan dengan apa. Tak ada. Allah tangguhkan dia, orang yang kufur, yang ingkar. Tapi Allah Ta'ala tidak akan lepaskan hari kiamat nanti. Janji Allah sentiasa lepas tu kiamat akan ada. Kalau tak dihukum di dunia pun, Allah Ta'ala janji hari akhirat ada. Yang kumpulan tadi dalam Bible, banyak kisah-kisah berakhir dengan tak ada hukuman. Hatta macam orang kata tentang Sulaiman AS. Diorang kata Sulaiman yang ajarkan sihir.
Bahkan dia sebut dalam Bible, dia kata Sulaiman di akhir hayat dia tidak menyembah Allah Ta'ala seperti bapak dia. Dia sembah Tuhan-Tuhan bini-bini dia. Dan kisah tu habis macam tu, tak ada kata pun Allah Ta'ala hukum. Apa kita dapat? Dia burukkan para anbiya. Di samping burukkan anbiya, dia tak ada pembetulan. Dalam kita dalam Al-Quran Karim, bila kita contoh macam kisah Nabi SAW, bila Allah Ta'ala perbetulkan tentang apa? Nabi terkerut dahi pada orang buta ke, atau Nabi haramkan madu ke kerana isteri dia trik pasal cemburu. Nabi pergi bini satu bini ni pergi rumah untuk makan madu honey. Lepas tu diorang buat macam mana? Bila Nabi masuk rumah, apa bau ni? Nabi kata, bau ke? Sampai last sekali Nabi kata, aku haram kat atas diriku madu tadi. Tu Allah Ta'ala tegur, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kau haramkan benda Allah halalkan untuk engkau? Kenapa kau haramkan benda yang Allah halalkan untuk engkau? Tabtaghi mardata azwajik. Engkau nak dapatkan redha isteri-isteri engkau ke? Tenang Aisyah kata, kalau Nabi nak sorok ayat Quran, antara Nabi sorok ayat ni. Kita kan, benda kita kena marah dengan bos. Mana tayang kita supervisor, hari ni bos marah saya. Dia takkan buat lah. Mana dia buat macam tu? Contohnya kita orang ustaz ni kan kena marah dengan Tuan Haji. Tak kita macam, Tuan Haji marah saya, Tuan Haji marah kan? Faham tak? Yang orang buta tu Ustaz, Nabi Itu abasa. Itu pertama. Abasa wa tawalla. Dia berkerut dahi dan dia berpaling. Surah abasa. Surah keempat lepas daripada Amma yatasaalun. Surah ketiga, An-Nazi'at, abasa. Peneguran ke atas. Ya, kata Nabi. Dia berkerut dahi dan dia berpaling. Anja'ahul a'ma, baru datang pada seorang buta. Allah kata, wa ma yudrika Allahu yazakka. Apa beritahu kau hai Muhammad bahawa mungkin dia akan membersihkan diri dia. Amma man istaghna, ada pun orang yang tak perlu kepada engkau, tak nak. Fa antalahu tasadda, kau beria sangat. Amma man ja'aka yas'a fa huwa yakhsha. Ada pun orang yang datang pada engkau dengan bergegas dari keadaan dia takut pada Allah Taala. Fa anta anhu talaha. Engkau kata dia, engkau rasa macam sambil lewa. Kalla innaha tadhkirah. Ia ada peringatan. Kena tegur. Tu Nabi sendiri bila jumpa Allah Ubay, kata mai sini, orang yang aku ditegur dengan sebab dia. Nabi ditegur dengan sebab dia. So Aisyah kata kalau Nabi nak sorok, Nabi sorok. Ada ayat ketiga surah Ahzab, yang kisah perkahwinan dia dengan Zaid. Zaid lah, kahwin dengan isteri Zaid. Zaid apa pasal? Zainab. Zaid dah pula. Apa pasal kahwin dengan Zaid? Untuk menghalalkan anak angkat punya isteri. Kalau dah cerai kan, bapa angkat tak ada macam itu, macam anak betul, tak ada. So maksud dia untuk jadikan benda berkenaan. Mana Nabi, kalau Nabi nak sorok ayat tu. Nabi Aisyah kata, ada beberapa ayat dalam Quran Karim, Nabi kata kalau lah Nabi nak sorok ayat, Nabi sorok ayat ni. Sorok ayat ni. Kalau Nabi nak sorok. Tapi Nabi tak sorok. Faham tak? Nampak tak? Distribution tu dengan segera dibetulkan. Kisah dalam Bible tadi, banyak kisah tadi. Nampak mertua dengan menantu, apa adik-beradik. Tak ada diinginkan langsung. Tak ada hukuman. Tak masalah diharamkan, diceritakan haram, tapi masalah tak ada hukuman kepada orang yang membuat benda tersebut. Itu salah. Jadi kita baca cerita kan. Dan raja itu jahat dan dia hidup happily ever after. Mana orang kita hati macam, apa hal pula dia jahat dan dapat hidup lama? Dan Tuhan tak marah dia? Mana boleh? Tapi dalam Al-Quran pun Ustaz, yang pengharaman atas sesuatu perbuatan ada. Terus? Tapi tak dicerita semua tentang ada punya balasan. Ada. Itu sebab kena belajar Quran, baca hadis. Tak boleh baca Quran saja. Macam kes zina, diharamkan. Hukuman zina diterangkan dari Nabi ketika Isra Mi'raj dan hadis-hadis yang lain. Sebab tu kenapa kita kitab dan hikmah. Kitab, hikmah kena baca. Kalau tak baca hikmah, kita faham kitab. So every kezaliman dan sebagainya akan dituntut balik oleh Allah SWT. Siapa yang tahu akhirat tu ada, dia akan betulkan perangai dia. Sebab tu kita kata tak ada konteks masalah Quran, tak ada benda yang ditinggalkan. Tak ada benda macam benda tu salah, tapi tak apalah buatlah, tak kisah. Tu yang saya kata macam cerita yang best Ahmad dia nukilkan adalah masalah Samson lah. Yang rambut panjang, gagah kan. Lepas tu ada siapa yang tergatal pergi nukilkan kisah. Ada dalam tu dia kata seorang yang beribadat, yang kisah kononnya Lailatul Qadar diberikan sebab kisah Samson ni.
Sebab dia pasal dia nukilkan itu. Seorang Bani Israel dahulu ada orang yang berjihad 40 tahun. Bukan berjuang 40 tahun. Berapa ratus tahun. So jadi umat Islam rasa macam kami tak dapat beramal banyak tu. Tapi kisah tu refer dalam Bible kepada kisah Samson yang pergi jalan sini jumpa pelacur sini. Apa ni? Nampak tak? Takkanlah kita nak boleh jadikan anak kita kau jadi macam Samson. Anak kita baca apa? Ya, lawan orang jahat satu benda. Lain dia tu apa? Jangan pergi sini jumpa perempuan jumpa senang cium sebagainya. Ini yang benda salah. Kalau kita baca benda tu, input yang salah. Macam orang tengok cerita James Bond lah. Kan dia buat jahat, patut tak ada benda buat. Ada lesen untuk bunuh orang. Bestnya. Kan, bunuh orang dia tak kena soal. Sebab apa? License to kill, kan? Apa hal? Mana ada manusia halal bunuh orang tanpa sebab? Atau hanya kerana konspirasi atau teori sebagainya, kita bunuh orang? Mana boleh? Tapi, nampak tak itu diajar dalam amalan sekarang? Antara benda paling bahaya, filem Hollywood. Yang orang kita biasa tengok. Ada penjenayah pun kita sokong. Perompak A tak bunuh orang, perompak B bunuh orang. Perompak A tadi, hero mana? A. Siapa dia? Perompak. B. Jahat. Apa? Perompak juga. Perompak. Separuh tu polis jahat. Perompak baik. Perasan tak? Apa jadi? Timbangan akal lah, rosak. Kan macam tu punya filem tak boleh. Bible banyak lagi benda macam tu. Faham tak? Dalam Bible lagi banyak. Sebab kenapa bila kita bincang tajuk ni kan? Bincangkan oleh ustaz-ustaz kita buat semalam. Dia kata bila ditanya soalan kepada para ulama di tanah Arab berkenaan masalah guna nama Allah dalam Bible kan. Dia kata bukan tajuk guna nama Allah je. Kenapa benarkan cetak Bible? Kan buku tu khurafat dan dongeng. Di sini satu nation, satu bangsa yang jaga akal anak-anak bangsa tersebut. Tak boleh izinkan benda khurafat, benda memperbodohkan bangsa tersebut dengan disebarkan, betul tak? Bible di antara yang paling banyak sebenarnya. Tapi itu kepercayaan mereka, macam Christmas. Kenapa nak kena raikan? Dalam Bible tak ada pun. Dengan kitab tu diselewengkan pun tak ada Christmas dalam tu. Yang best lagi apa? Salji. Bila pula Isa lahir musim salji? Isa lahir musim ada tamar. Musim panas. Macam mana ada saljinya? Kelentong habis. Pusing balik. Betul? Sambut juga. Sebab kalau kita kata cinta, kalau kita rasionalnya, kenapa perlu diraikan? Kalau pasal benda tu hanya kerana mereka rakyat Malaysia, satu benda. Benda tu benda yang memperbodohkan bangsa. Kenapa nak buat? Sepatutnya dikatakan tak payah. Kami okey, ini point, tak payah. Yang ini tipu, tak payah. Kalau diorang boleh betulkan, tunjuk dan kita bincang. Tak ada, tak payahlah. Diorang kata tu. Sebab kalau kita duduk tanah Arab kan, tak sedar pun Christmas lintas ke, di Bawali lintas ke, tak ada. Tak pernah wujud. Itu Christmas dah kan. Ibu Maulid Nabi tak tahu. Baik. Okay, jadi maksud dia bila kita sebut Taurat dan Injil, memang Isa AS, okay. Pasal ketika Isa, pasal lepas daripada lepas zaman Isa AS, perhatikan betul-betul. Yang promoting Christianity bukannya Bani Israel sendiri. Tapi yang promoting Christian is actually kerajaan Greek, kerajaan Rom. Itu kena faham. Jadi sebab itu rekod agama tersebut besar kali telah pun dipalsukan untuk supaya ikut macam mana diorang buat. Macam kita sekarang lah. Bila sebarang sejarah dibuat, ditulis semula, dia akan ikut apa yang siapa menang. Siapa pihak yang menang, dia akan tulis ikut apa dia nak. Macam baru kan saya sebut berkenaan dengan apa berlaku dalam perjanjian Nanking kan. Macam mana Hong Kong dapat kepada Britain. Kisah tu amat menyedihkan. Kerana kerajaan China mengambil keputusan menghentikan kemasukan candu opium ke negara China, mana kerajaan Inggeris hantar kapal perang serang China. Orang Inggeris yang mati hanya 69 orang. Orang China yang mati dalam peperangan tersebut 20,000 ke 25,000 orang. Lepas kalah perang, China kena bayar pampasan kepada Britain kerana ganti rugi urus niaga candu yang mereka tak dapat. Tu duit perak hantar. Lepas tu banyak sangat, last sekali tergadai pulau Hong Kong. Ini fakta sejarah. Dan bahkan yang tukang bawa dadah daripada Britain, morfin, pil morfin, bagi pada penagih dadah,
di China untuk terus menagih adalah missionaries Kristian. Pil tersebut namakan pil Jesus Pill. Jesus Pill. Seriously. China sampai sekarang ajar. Dari sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti, diorang ajarkan tentang sejarah tersebut. Penjajahan Nanking. Supaya jangan sampai orang-orang yang ada tu lupa apa dibuat oleh penjajah. Kita lupa dah. Dapat dah bendera apa Britain tu pakai kat dada lagi. Kan? I love UK kan. Apa hal dari je lain ke? Lagi dahsyat apa Kasbek. Kasbek pun pakai. Apa benda dah tahu. Ni cerita benar. Diorang kat sana masih lagi sampai sekarang, sampai universiti dah ajarkan. Tempat-tempat di mana pemusnahan candu tu dia jadikan tempat sejarah. Itu cerita benar. Bayangkan, Kristian punya missionaries adalah pengedar dadah. Macam juga di India dahulu. Kristian punya missionaries terlibat dengan apa? Pengguguran anak. Mother Teresa di antara orang yang terlibat. Serius? Ya, dia dianggap disin, tapi dia adalah orang yang menggalakkan untuk benda tersebut berlaku. Sebab nak tarik orang kan supaya sekian, supaya orang tak lari masuk agama, kan? Tolong gugurkan. Mana ini benda-benda yang fakta sejarah. Tak boleh lari, tapi oleh kerana mereka menang perang, mereka betul lah. Orang tempatan tahu. Ini benda-benda bahaya yang berlaku. Jadi, dengan sebab itu, kalau kita tengok balik, Taurat dan Injil kan, yang pada tangan mereka ni, yang sekarang ada pada tangan kita ni, lepas Isa. Apa Quran cerita sekarang ni? Sebelum Isa. Mana ketika Isa dan sebelum dia. Apa kita terima sekarang ni adalah lepas daripada Isa. Maka saya kata tadi, Old Testament telah pun tidak lagi kembali kepada sos asal. Bahkan Hebrew bukan jadikan diambil, ditranslated Hebrew yang ada sekarang ni, yang pada Old Testament yang ada sekarang ni, translated daripada Greek. Bukan Greek, Hebrew, Greek, Inggeris. Greek, Hebrew, Inggeris. Greek, Hebrew, Inggeris. Sedangkan orang Greek tak beriman pun dengan mereka sebelum jadi itu. Sebelum diangkat Isa, mereka tak pernah beriman pun dengan Christianity. Dia sembah dewa-dewa. Apollo lah. Apa benda tadi, Zeus lah dan sebagainya. Itu benda-benda yang disembah oleh mereka. Diorang tu add up Isa jadi salah satu Tuhan. Diorang tak ada masalah. Sebab mereka kan, Isa buat benda yang godly. Boleh menghidupkan orang mati sebagainya. Dia tak ada masalah untuk terima Isa sebagai Tuhan. Tapi mereka ada masalah untuk terima Isa sebagai Nabi. Itu masalah dia. So, Isa as a God, dia boleh terima. Itu yang doktrin dibawa oleh Paul. Disebarkan lepas tu. Macam Yahudi Ustaz, yang ortodoks kan, Jew ortodoks dulu, dia tak terima Al-Quran sama. Bukan saya tak terima Quran. Kitab mereka pun mereka pusing lagi. Itu pasal kata macam Jew ortodoks. Jew ortodoks mana Jew ortodoks? Kalau sekarang ni masalah yang timbul sekarang ni, diorang punya scriptures mereka ada translated from the Greek. Mana yang Greek, yang Hebrew? Diorang Hebrew, Greek, Hebrew, English. Sekarang di tangan mereka pun Hebrew yang ada tu pun adalah Hebrew daripada Greek. Ini fakta, diorang tak boleh tipu. Sebab tu diorang masalah pasal buku tersebut disebut tentang Isa, tapi mana orang yang bersama Isa? Sebab tu bagi kita tahu bahawa Bible tu sendiri dituliskan, dibukukan dan sebagainya lambat. Tapi Isa sendiri lepas daripada Isa mati, yang mula tulisan macam-macam gospel, Matthew, Mark, Luke and John. Tulisan tersebut ratusan tahun, 100 tahun atau 120 tahun lepas Isa tak ada. So macam mana? Sebab itu bila kita zaman sekarang, bila orang kata Quran cedok daripada orang, kita kata mana dia, tunjukkan satu cerita yang serupa. Kisah serupa, the flow serupa. Kalau masalah benda tersebut kisah orang terdahulu, sebelum daripada Muhammad SAW, sebelum Isa, sebelum Musa, bahkan kisah Adam. Dalam Quran ada, dalam Bible ada. Tapi kisah di opposite sama sekali. Maryam ibu, mak kepada mak kita dalam Quran ada surah Maryam. Dalam Bible tapi kisah dia adalah Isa, Maryam ni disetubuhi oleh Tuhan. Gila apa? Dia ada kata Virgin Mary tu. Masalahnya macam ni Isa lahir. Soalan dia akan timbul. Macam ni Isa conceive oleh Maryam mengandung Isa macam mana? Versi kisah dalam Bible tak ada seorang bapa boleh baca untuk anak perempuan dia. Faham tak? Kalau kita baca tu, bagi anak meh dengar sini kisah Bible dah Kalau kita baca macam tu, anak kita macam biar benar bapa aku cerita lucah. Faham tak? Sikit pun tak serupa.
Bahkan benda ni berlaku dalam kisah macam mana kisah Najasyi. Bila dia dengar kisah Maryam macam mana Maryam mengandung Isa, dia menangis. Tapi kenapa dah boleh panggil virgin pula? Virgin tu pasal tak ada perkahwinan dengan lelaki. Dalam Islam betul. Tapi masalah sekarang dia orang kata macam mana Isa mengandung. Tak boleh. Baca tu memang lepas tu orang ban lah. Kalau kita baca lah cerita tu sekarang, lepas ni ban. Muka kena pangkah, tak boleh keluar YouTube. Tahu tak? Bahaya. Kisah tersebut takkan siapa tega untuk baca untuk anak perempuan dia, pada isteri dia. Kalau isteri dia, kalau pada tunang dia, kalau dia kata wanita tersebut adalah wanita yang bersih, takkan baca. Sebab kenapa? Tajuk nama itu ada. Kisah hidup macam mana? Lain. Nama ada wujud. Nama tu wujud. Macam kisah Ashabul Kahfi. Companion of the Cave kan, yang tidur. Kisah tu ada. Tapi tidak sama. Bahkan dalam Quran Karim Allah Ta'ala ajar kita apa? Allah Ta'ala kata apa? Allah kata, bila Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan apa? Sayaquluna salah satu rabi'uhum kalbuhum. Mereka akan berkata, salah satu, yang tidur tu 3 orang. Rabi'uhum kalbuhum, keempat dia anjing dia. Wa yakunu khamsatun sadisum kalbuhum. Dan mereka kata 5. Nombor 6 dia adalah anjing dia. Rajman bil ghaib, dengan tuduhan ataupun dengan telahan secara ghaib. Tak tahu tapi cakap. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Dan mereka akan berkata 7 orang, yang ke-8 anjing dia. Lepas tu Allah tak kata ya. Allah kata apa? Qur rabbi a'lamu bi iddatihim. Katakan Muhammad, Tuhan ku lebih tahu tentang bilangan mereka. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Maka jangan kamu bertekak, berdebat, berhujah tentang mereka, tentang Ashabul Kahfi tadi, kecuali apa yang zahir saja. Illa mira'an zahira. Kemudian tak sebut ujung tu. Wala tastafti fihim minhum ahada. Yang kamu minta fatwa, pendapat tentang mereka, daripada mereka. Tentang Ashabul Kahfi, daripada apa? Ahli kitab. Ahada, wala seorang pun. Faham tak? Walaupun di ujung tu ada kata, tak tahu bilangan kecuali Allah dan qalil, orang sedikit saja tahu. Tapi bukan benda tersebut untuk kita clarify dia, tak. Bahkan cerita Yahudi ni tadi, apa dia cerita Nabi ajarkan adalah ada macam tak ada. Kalau mereka ceritakan satu benda, jangan kita tolak, jangan kita percaya. Memang kita tolak tapi dia kebenaran, memang kita percaya tapi dia adalah kebatilan. So, macam ada macam tak ada lah. Mana exist cerita tersebut, ada cerita tersebut, tidak memberi kesan apa-apa kepada akidah kita. Kita belajar. Bahkan dalam mereka tidak, kalau nakkan tentang panduan ibadat, tentang kerohanian, tentang masa dekat diri pada Tuhan, Quran dan hadislah mencukupi. Tak perlu macam pergi balik, kita kena belajar spiritual in the Bible. Buat benda gatal. Kan? Macam ada seorang doktor perubatan, saya tengok satu tulisan dia. Dia sibuk cari kerohanian daripada agama Hindu. Ya, ada seorang doktor. Orang kata dia baik, tak tahulah, tapi bagi saya dia gila. Sebab tak kisah benar. Pasal macam mana boleh dah tahu Islam datang, kita ambil daripada bukan Islam untuk fahamkan Islam. Sangat tak logik. Tapi benda tu berlaku sekarang ni. Sedang berlaku dan masih berlaku sekarang. Ada orang Islam kita ni mencari ketenangan dengan yoga lah. Oh, rasa macam tu inner peace kan. Tak ada kerja lain tak. Macam orang pandai, inner peace. Tak ada kerja lain. Tak tu masalah konteks. Kita sekarang ni, yang ada pada kita sekarang ni adalah tiap kali mereka bincangkan, mereka cuba nak ke depan pada kita betulkan ini salah. Itu ada. Kalau benda tu betul, kita iakan, tapi kita kata inilah revelation yang terakhir. Kita tak boleh ikut Bible dah. Cuma sekarang dari segi hujah, memang kita kena belajar. Untuk supaya kita boleh berdebat dengan mereka. Supaya membetulkan mereka punya fahaman. Macam dia buat Ahmad Didat kan, dia belajar apa yang dibuat daripada tapi buku sebenarnya Ahmad Didat, dia punya buku tu, dia punya tulisan dan juga ajaran. Dia terangkan sendiri, dia kata dia belajar daripada satu buku Izharul Haq, nama seorang ulama India, rahmatullah al-Hindi. Buku tu dalam bahasa Arab asal, even translated in English. Buku tu lah buku pertama yang dijumpa oleh Ahmad Didat ketika dia kena kemas store. Kan dia kerja kat kedai buku, kemudian budak-budak missionaries biasa datang kedai dia, lawan dia, tekak dengan dia tak jawab. Satu hari bos dia suruh, dia terangkan sendiri, bos dia suruh pergi bersihkan store, jumpa Izharul Haq. Dia baca lah buku tu. Start from that point, dia ambil satu Bible, dia try tengok. Dia start dia tu, dia jumpa padri, tanya apa benda-benda, sampai akhirnya dia terkenal macam kita dengar. Tu beza dia. Tapi sebenarnya benda tu untuk itu ya. Untuk kita dapatkan akidah tidak. Untuk perbetulkan mereka salah ya. Untuk point out
bahawa agama tersebut telah terseleweng. Ya, itu kita belajar. Tapi untuk point out, untuk kita mendapatkan kerohanian kita pada agama tersebut, tidak sekali-kali. Tak ada dalam Bible tadi, yang ada sekarang ni, Old Testament atau New Testament tadi, yang memberi panduan kepada kita, lebih daripada apa Islam bawakan. Itu kena faham. Baik. Dan firman Allah lepas tu, lepas terangkan apa Allah Ta'ala ajarkan kepada Isa AS, Allah Ta'ala nyatakan, wa rasulan ila bani Israel. Dan dia ni adalah seorang utusan kepada Bani Israel. Mana Allah Ta'ala jadikan dia seorang rasul kepada Bani Israel. Okay? Sambil berkata kepada mereka. Mana wording yang berikut ni adalah apa yang Allah Ta'ala akan suruh Isa kata. Dan Isa katakan kata tersebut. Dia kata apa? Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Maksudnya aku telah datang kepada kalian dengan bukti daripada Tuhan kalian. Anni akhluqu lakum minat tin kahayati tayr. Bahawa aku buatkan untuk kamu, ciptakan untuk kamu daripada tanah seperti bentuk rupa burung. Fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Maka aku tiup pada dia, lalu dia pun menjadi burung dengan izin Allah. Ini antara miracles ataupun mukjizat yang Isa tunjuk pada mereka. Yang ini dalam Bible tak ada. Ni, kisah ni dalam Bible tak ada. Macam dalam Bible, kisah Isa buat burung dari tanah, tiup, tak ada dalam Bible. So Al-Quran terangkan apa mereka tak cerita. Ada orang sekarang ni bagi masyarakat sana, dia kata ada apa macam golongan apa Katolik. Dia kata ada, tapi apa kisah ni kami buang sebab dia dianggap sebagai apa apokrifa, tak betul dan sebagainya. So dia buang daripada tulisan. Sedangkan Bible dalam kisah tu wujud. Kisah berkenaan dengan tajuk Isa AS membuat burung, tiup, hembuskan nafas, lalu burung tu hidup menjadi burung, tanah tu jadi burung dengan betul. Itu antara mukjizat yang Allah Ta'ala beri pada Isa. Maksudnya dia kata demikianlah. Dia dahulu membuat dan membentuk daripada tanah bentuk burung. Kemudian dia tiup padanya, lalu dia terbang secara depan mata dengan izin Allah Ta'ala. Mana orang ramai semua akan nampak. Burung, tanah jadi burung dengan izin Allah Azza wa Jalla. Yang menjadikan ini mukjizat untuk baginda, menunjukkan kepada dia adalah orang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cerita dia. Sebab pasal dalam konteks apa masyarakat macam kita terang dahulu, apa Yahudi atau Bani Israel ni, mereka ni terlampau banyak benda-benda mukjizat fizikal. So bila Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Isa AS mukjizat yang Isa dapat ni, dia melampaui dari segi fizikal daripada berbanding Nabi-Nabi sebelum baginda. Sebab kalau dia tak bagi macam tu, nanti kaum dia biasa dengan kisah Nabi ni, orang hidup mati balik, mati hidup balik dia biasa. Benda bukan benda uncommon, common pada diorang. So bila common sangat, macam kita tengoklah Isa AS kan dalam kisah surah dan surah Taha dan surah Maryam, kan dia dalam kendungan ibu dia sendiri, dia telah bercakap. Kalau kita lah ada orang macam tu sekarang ni hidup, agak-agak kita buat apa? Faham tak? Isa AS bercakap ketika kandungan ibu dia. Tapi dalam masa sama, orang Yahudi boleh tolak dia dan cuba bunuh dia. Bayangkan dengan macam tu punya mukjizat pun, bercakap ketika dalam buayan lagi. Pun diorang dah macam apa? Masih lagi tak puas hati. Sebab terlampau banyak sangat mukjizat mereka dapat. Sampai last sekali mereka tak rasa specialnya apa yang jadi pada Isa AS. Jadi, dan dia kata, wa ubrihul akmaha wal abrasa, ukmi al-akmah. Dia kata, dan aku menyembuhkan al-akmah. Al-akmah dikatakan ia adalah orang yang ada kata orang tu melihat siang tak melihat malam. Ini pendapat pertama. Ibn Katsir nukilkan semua pendapat. Mana orang apa? Rabun ayam malam buta, siang nampak. Rabun ayam tu nampak juga tak? Kita tak nampak langsung. Siapa dah bayang kat tangan? Maghrib je, malam nampak. Oh, ya ke? Okey. Ni tak sama. Okey, ada kata orang tu buta siang, celik malam. Ini akmah. Ada kata yang paling masyhur adalah dia adalah orang yang dilahirkan buta. Dia orang celik, lepas tu buta, mungkin ada kegagalan fungsi mata dia, rosak, mungkin boleh baiki. Orang ni tak pernah lahir-lahir buta. Lahir-lahir buta. Ini yang dikatakan oleh Ibn Katsir. Dia kata ini yang paling betul lah, dia kata. Kerana ia lebih melampau pada mukjizat dan lebih kuat dalam cabaran. Sebab orang yang lain mungkin letakkan ubat dan sebagainya, mungkin
Mungkin boleh baik benda yang gagal kan. Macam-macam ubat keluar. Ubat daripada apa? Daripada batu karang lah. Daripada apa lagi? Ubat titik mata. Ada siapa beli-beli? Angkat tangan. Ubat titik mata. Pemata hijrah lah. Pemata itulah. Ilmu. Tak sebenarnya zaman para sahabat Nabi. Ni kalau ada orang kata baca Al-Quran boleh celikkan mata. Tinggal sini. Para sahabat Nabi SAW ramai di tua buta. Ada katarak dan sebagainya. Buta tua buta kan. Tak ada pun ayat-ayat dia baca apa nur aini ke tak ada. Orang kita macam-macam ayat keluar. Ayat inilah, ayat itulah, celik mata lah. Kan? Dia benda macam ni. Macam masalah berlaku pada seorang. Katakan abang kita dapat. Dia baca-baca ayat qul huwallahu ahad. Mata celik, tanggal spek. Kan? Dia seorang je boleh dapat, orang lain tak dapat tau. Dia dalam Islam ada benda yang dalam kehidupan manusia ni tentang Quran. Ada benda jadi untuk orang tu tak jadi untuk orang lain. Makan-makan macam ubat lah. Ada orang rasi ubat ni tak rasi, orang lain tak rasi. Ada orang minum air zam-zam terus sihat. Ada orang minum zam-zam bertong-tong tak sihat-sihat. Faham tak? So it's not about ubat tu mesti boleh semua orang buat. Kalau jadi pada seorang tu miracle, baca Fatihah terus sembuh. Bukan semua orang boleh buat. Dan bukan semua benda jadi tiap hari. Ini tiap hari jadi ni, pelik tu. Tiap hari scan. Tak boleh. Faham tak? Dalam Islam memang Quran boleh untuk mengubat, tapi bukan semua orang dapat dengan semua surah atau semua apa surah yang ditentukan oleh orang. Tak ada. Jadi sekali tak jadi. Pasal kalau kita kata jadi sekali, kali kedua mungkin tak jadi. Macam inilah hari ni kan. Kata saya jumpa RM50 nanti kasut saya. Saya kata, abang nak RM50, besok pakai baju biru. Naik motor, pakai seluar ni, nanti pukul berapa pergi kat kedai, pergi kat kasut jumpa RM10. Mana kita cakap yang tu? Orang yang kata pada kita baca ayat sekian dapat sekian, kalau bukan Nabi, orang tu macam tu, mandai-mandai. Dia letak pada upon ayat Quran tadi benda yang bukan daripada arahan Al-Quran atau bukan pengertian Al-Quran. Dia suka-suka hati, nampak je ada nur, ada basar, celik lah tu. Itu pun cara pelik kan. Ayat tentang Ibrahim AS kena bakar, Allah Ta'ala kata, wahai api, jadilah kau sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Dia letak nama dia sendiri. Ya narkuni bardan wa salaman ala adli. Ya nar. Kata gila tu. Dia suka tau. Dia orang macam ni, gatal panggil. Tak boleh. Itu kan cara dia. Macam tu kenapa masalah orang tu sembuh. Macam Isa AS sembuhkan orang. Ya. Macam Nabi sembuhkan orang sakit mata kan. Ya. Tapi bukan tiap hari. Bukan tiap hari jumpa, ya Rasulullah mata sakit. Ya Rasulullah mata sakit. Mana ada? Benda tu jadi sekali-sekala je. Tiap-tiap hari tidak. Kita belajar macam tu. Macam kita belajar baca Quran kan, hari ni jadi. Besok tak jadi tak apa. Pada sahabat Nabi macam ada yang baca Quran sampai malaikat turun mendengar bacaan Quran dia. Baca surah Al-Baqarah. Kan Usaid bin Khudair. Dia jadi hari tu dia buat jadi. Dia baca Al-Baqarah, malaikat turun atas kebun dia. Tapi lepas dia berhenti baca, malaikat naik balik. Dia kata jumpa Rasulullah besok pagi, Rasulullah kata kalau kau terus baca, besok pagi orang kan semua akan dapat lihat malaikat atas kebun kau. Tapi hari tu je lah, bukan besok macam nak ajak jom datang kebun saya nak baca Quran ni, kod malaikat turun, mana tahu. Tak ada. Macam ada orang ikut tarekat, saya jumpa dia kata, dia letak tong, dia buat rakit, berzikir, tunggu ikan terjun dalam tong. Di setengah tempat di Amerika Syarikat ada ikan yang terjun masuk bot. Seikan tu dia tak pernah dengar bunyi motorbot, dia terkejut, dia lompat. Ini tasik Malaysia. Ada orang ada orang buat. Duduk atas rakit, kemudian dia berzikir lah. Letak satu tong. Tunggu ikan terjun dalam tong. Tak ada pun, tak jadi pun. Tak sekali jadi ikan terkena elektrik, dia lompat, dia ingatkan ikan terjun nak apa pasal dia zikir. Tu macam perasan tau kadang. Over perasan. Tak boleh, bahaya, tu bahaya. Okey. Jadi maksud dia dalam dua pendapat. Satu pendapat kata orang tu buta siang, celik malam, buta malam, celik siang. Lalu Isa AS sembuhkan, orang sebut. Tapi yang paling dia kata paling dahsyat, paling kuat pengertian dia adalah mungkin orang yang lahir buta. Yang tak pernah berfungsi pun mata dia. Saraf mungkin tak ada pun. Tapi Isa AS sapu mata dia, terus celik. Wal abras ni makruf. Okey. Abras ni kalau ikut terjemahan kita adalah sopak, mana kulit putih tu. Tapi kalau ikut dalam apa Bible punya terjemahan, lepers. Kusta. Dia terjemah lain. Terjemah lain. Terjemahan tu ada kata macam kalau kusta tu kan gugur jari dan sebagainya. Mungkin Allah Ta'ala alam mana satu lebih yang ni. Tapi kalau ikut kepada kita, terjemahan bahasa Arab yang datang adalah abras ni adalah orang yang kena sopak.
Kulit dia pigmentation kulit dia hilang. Tumpuk putih. Itu abros. Yang tak boleh datangkan balik. Masuk color macam mana pun takkan color. Tapi macam yang bagi mereka punya terjemahan, dia kata Isa sembuhkan lepers, orang-orang yang kusta. Kita dalam Islam kita kena faham. Nabi SAW sendiri suruh kita lari orang kusta. Dalam hadis Bukhari Nabi kata, "Wa firu minal majzumi kama tafiru minal asadi." Larilah kamu daripada orang yang kusta macam kamu lari daripada singa. Ini benda masalah sebab benda tadi contagious. So, dan riwayat datang konon Nabi makan dengan orang kusta dalam satu dulang adalah hadis-hadis yang tidak sahih pun. Maka jaga-jaga sikit bab ni. Macam saya tak kisah ambil saya makan dengan awak, jangan. Faham tak? Tak ada. Benda tadi benda kita elakkan. Sedia ada asbab yang tak boleh. Macam kusta ni dia punya penyakit tu dia gugur tau. Ni, daging ni jatuh satu persatu, sendi per sendi sampai habis. Selagi dia ada benda berkenaan bakteria tersebut dia akan terus makan. Dan tak boleh kita dekat dengan dia. So Nabi kata lari daripada orang kusta macam kamu lari daripada singa. Tapi dalam kisah ini yang kalau kita ikut yang ayat Quran nyatakan abros bukannya kusta. Abros adalah orang yang sopak. Okey? Bagi majzum, orang yang kusta bagi majzum. Okey. Dia berkata keagamaan para ulama, Allah telah mengutuskan setiap daripada nabi dengan mukjizat yang bersesuaian dengan ahli zaman dia. Maka yang ghalib atau kebiasaan pada zaman Musa alaihissalam adalah sihir dan pengagungan sihir. Mana zaman Musa alaihissalam orang sibuk dengan sihir, maka diberikan Musa mukjizat. Maka Allah Taala utuskan dia dengan mukjizat yang menakjubkan penglihatan dan menghairankan hatta sehingga setiap ahli sihir. Ahli sihir pun tak tahu apa yang dibuat oleh Musa alaihissalam. Dan bila mereka telah yakin bahawa ia adalah daripada sisi yang maha agung lagi maha perkasa, mereka terus patuh tunduk kepada Islam dan mereka menjadikan orang-orang yang baik. Bahkan ahli sihir Fir'aun adalah antara orang yang pelik. Yang mereka ni pagi kafir, kan? Tengah hari beriman, petang mati syahid. Petang dibunuh oleh Fir'aun dan mati. Okey. Lalu apabila Isa alaihissalam ketika mana zaman baginda diutuskan pada zaman para doktor, pasal orang-orang Rom terkesan dengan ilmuwan Greek, Galen, Plato dan sebagainya, yang mana mereka ni sukakan kepada falsafah perubatan. Bahkan Aristotle dahulu mengeluarkan statement bahawa manusia daripada darah haid dengan cara dia observation tengok pada telur ayam. Dia pecahkan telur ayam day per stages sampai akhirnya dia bayangkan manusia daripada darah haid. Ini ada cerita panjang nanti kemudian lain kali kita cerita. Jadi Isa AS diutus kepada zaman para doktor dan juga orang-orang ilmu tabi'i, ilmu alam tentang ni kaji ni kan. Lalu datang dia kepada mereka, kepada mereka daripada bukti-bukti yang tidak ada jalan untuk mereka sesiapa pun sampai pada jalan tersebut. Mana hidupkan orang mati, buat burung daripada tanah, kemudian tiupkan hidup. Mana ada idea boleh masuk? Tak ada, tak boleh. Pasal itu mukjizat. Maka dia kata melainkan bahawa melainkan bahawa ia menguatkan siapakah yang di atas syariat yang mensyariatkan. Mana dia datang daripada yang mensyariatkan syariat, bukan hanya orang biasa. Maka daripada mana kau untuk doktor sebarang kemampuan untuk menghidupkan benda beku, benda tak bernyawa tiup jadi hidup. Okey. Dan untuk mengubat orang yang buta ataupun sopak. Maka dan demikian juga dibangkitkan orang yang dalam kuburnya dia tak boleh. Mana orang mati pun untuk hidup balik, mana doktor tak boleh buat. Kan kita dia panggil cyrogenik, kan, dia bekukan mayat untuk tunggu musim tertentu hidupkan balik. Kan syarikat tu pun dah bankrupt. Syarikat yang buat perkhidmatan bekukan mayat, tunggu sampai orang semua jadi pandai, hidupkan balik orang mati, syarikat tu pun dah bankrupt. Demikianlah Muhammad SAW. Okay, itu semua para anbiya. Demikian Muhammad SAW diutuskan baginda pada zaman orang-orang fasih berbahasa Arab. Orang-orang yang balarah, mempunyai kepintahan bercakap. Okey? Dan juga orang yang hebat dari kalangan ahli syair. Maka Allah Ta'ala datang kepada mereka ni daripada kitab Allah Azza wa Jalla yang kalau berhimpun manusia dan jin untuk mendatangkan seumpama macam Quran, mereka atau diutuskan untuk datang ke Quran tak boleh, ataupun dengan 10 surah daripada seperti Quran pun tak boleh, atau satu surah seperti Quran pun mereka takkan boleh selama-lamanya. Okey, dan itu kalau pun sekalipun mereka saling tolong-menolong pun takkan boleh. Dan itu tiadalah melainkan bahawa kerana bahasa Arab kerana kalam bahasa Arab tadi bukan kalamur Rabb, kalam Tuhan bukan kalam hamba. Dengan sebab itu manusia boleh tiru
mengarang dan sebagainya untuk meniru tulisan-tulisan, tapi tak boleh mereka meniru kata-kata Tuhan. Kerana kata-kata Tuhan tidak serupa kata-kata makhluk selama-lamanya. Okay, itu sebab kenapa ceritakan berkenaan kenapa Isa diberikan mukjizat berbentuk perubatan. Bukan perubatan sebab zaman dia orang sibuk dengan falsafah dan perubatan. Musa dengan sihir, sebab kaum dia sibuk dengan sihir, maka diberikan mukjizat Musa macam sihir, bukan sihir. Dengan Muhammad SAW diberikan Quran, disuruh dicabar dengannya orang-orang Arab supaya mereka datangkan macam Quran. Kalau tak boleh 10 surah, kalau tak boleh 1 surah. Semua mereka sampai sekarang tak boleh nak buat. Dengan bencinya golongan-golongan Kristian Arab sekalipun, tak boleh mereka buat benda tersebut untuk menandingi Al-Quranul Karim. Mereka buat surah, takkan serupa, pasti terasa bahawa benda itu bukan daripada Al-Quran. Okay? Baik, berhenti sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.